Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Marilah sama-sama kita berselawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موتنا على الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. مسلمين ومسلمات رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah perkenankan kita untuk mengikuti pengajian Fardu Ain pada petang yang mulia ini
Marilah sama-sama kita memberi salam kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadapkan wajah kita ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas yang terletaknya Qubbatul Khadra, iaitu kubah warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Mustafa. Assalamu alayka ya Murtada. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Imamal Muttaqin. Assalamu alayka ya Syafi'. Assalamu alayka ya Musyaffa'. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Sahibal Mi'raj. Assalamu alayka ya Sahibal Syafa'ah. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka wa ala alika at-tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Allahumma inna natawassalu wa natawajjahu ilayka binabiyika nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah para jemaah sekalian semua, syukur pada Allah Ta'ala dengan berkah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam sihat walafiat, dalam keadaan beriman dan bertakwa pada Allah, dan dalam kita melakukan amal dan ibadat ikhlas kepada Allah, dan semoga Allah tanamkan iman dan takwa dalam hati kita dan dibukakan pintu ma'rifatnya dan dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat, yang di mana pada pelajaran semalam kita telah pun memulakan pembicaraan tentang bab jenazah ataupun bab kematian, di mana kita akan menyusuli dengan salat jenazah. Jadi kita dah sebutkan dalam bab kematian itu bahawa kita memang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita ingat akan mati. Kerana mati itu pasti akan datang. Tak boleh tidak akan datang pada kita. Walaupun kita duduk di dalam peti besi pun akan mati itu datang pada kita. Dia tak boleh lari. Dan mati itu telah ditetapkan Allah bila saatnya. Kita sangka kita nak hidup umur sampai 60 tahun, 70 tahun. Kadang-kadang tak sampai umur macam tu, umur 40 tahun, umur 50 tahun dah kembali kepada Allah. Begitulah hidup kita tuan-tuan ya. Tak dapat kita lari pada mati. Jadi kita buatlah persediaan. Dengan kita ingatkan mati itu, kuranglah sedikit perasaan nafsu kita tu kepada dunia. Memang kita perlu pada dunia, tapi tidaklah timbul tamak dan haloba sampai kita nak buat perkara-perkara yang haram atau yang perkara yang tak diridai oleh Allah. Dan demikian juga kalau kita terkena dengan kesusahan, musibah, dengan kita ingatkan mati itu, dia akan merasakan ringan sikit dalam diri kita. Kenapa? Kalau sekiranya kita bandingkan dengan mati, mati lagi dahsyat lagi. Ini aku masih hidup lagi. Dan demikianlah Nabi SAW berpesan jangan kita minta mati. Kalau kita ni orang yang baik, dengan kita hidup ni dapat tambah-tambah amal taat. Kalau kita orang yang jahat, dengan panjang umur, mudah-mudahan sempat lagi kita bertaubat kepada Allah dan memperbaikilah kesilapan-kesilapan kita. Tetapi kalau anda kata tak dapat, tidak nak minta juga mati kerana keadaan fitnah
agama yang dibimbangkan, kerana kerosakan agama yang di mana maksiat keliling pinggang dan diri kita tak terkawal dengan dosa dan maksiat, maka kita mintalah pada Allah, ya Allah, jika sekiranya hidup itu baik bagi aku, hidupkanlah aku. Kalau mati itu lebih baik bagi aku, matikanlah aku. Kita minta pada Allah yang buat pilihan untuk diri kita yang kerana kita bimbang akan fitnah hidup dunia ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita juga telah bicarakan bagaimana adab kita ziarah. Ya, kalau kita dengar ada orang sakit, sunat kita ziarah, dan pahala ziarah itu sangat besar. Iaitu kita seperti datang ke kebun syurga dan dirahmati Allah Ta'ala seorang yang datang ziarah kepada orang yang sakit. Dan demikianlah bila kita ziarah tu, janganlah kita mengambil masa terlalu panjang, jangan sampai mengganggu kerehatannya orang yang sakit. Dan bila kita ziarah tu, ikutlah timing atau masa yang sesuai. Jangan masa dia nak berehat kita datang mengganggu dia. Dan begitulah kita memberikan dia semangat untuk dia terus meletakkan harapan kepada Allah, bahawa dengan insya-Allah akan Allah Taala segerakan sembuh sakitnya. Jangan bimbang, dan insya-Allah pahala dia besar dengan dia sabar menghadapi sakit tersebut. Ya para jemaah sekalian rahimakumullah, maka pada petang ini kita menyambung lagi dalam pembicaraan kita daripada bab kematian atau bab jenazah, iaitu berkata tuan pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Amin bin Al-Idrus Al-Idrus, iaitu daripada gurunya Habib Zain bin Semit. Semoga kedua-dua mereka Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan ditinggikan darjat kedua mereka, dan dirahmati mereka berdua, dan dijauhkan mereka berdua daripada sekalian angkara yang tidak baik daripada sesiapa maupun jin dan manusia. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati akan diri mereka dan juga diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan niat yang tersebut, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkata tuan pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Al-Amin rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darani amin. Hal-hal yang sunnah dilakukan ketika seseorang telah mendekati ajal. Apakah perkara yang sunnah, yang baik, yang perlu kita lakukan bila kita melihat seseorang tu sudah pun mendekati ajal? Jadi bila kita nak tahu orang tu mendekati ajal, mana kita nampak tanda-tandanya. Jadi apakah tanda-tandanya akan disebutkan juga di sini, iaitu dengan tanda-tandanya kita nampak dia uzur, nafas dia pun berat, ya, dan kemudian kaki dia pun dah mula sejuk, ya, dan percakapan dia pun sudah tak teratur, mata dia pun sudah tak terbuka lagi, ya. Ini semua dah merupakan tanda dia sudah hampir kepada nak kembali kepada Allah. Jadi apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama sekali, kita membimbing dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Iaitu ajarkanlah orang yang bakal mati antara kamu kalimah la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir bicaranya daripada dunia la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah dia akan syurga. Jadi penghabisan dia tu la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi kita ajarkan dia pelan-pelan, jangan paksa-paksa. Takut dia memberontak dan dia marah, jadi itu kurang baik untuk dia. Jadi kita baca la ilaha illallah, dia pun ikut, alhamdulillah. Kalau dia sudah ikut bacaan la ilaha illallah, dah jangan kita mengajarkan lagi, biarkan dia. Kenapa? Sebab kalaulah sekiranya kita ajarkan, takut dia memberontak dan dia marah, jadi dia punya percakapan terakhir bukan la ilaha illallah. Jadi once dia dah bercakap-cakap, kita ajarkan lagi kembali la ilaha illallah. Jadi itulah dia, kita ajarkan supaya bila dia bercakap la ilaha illallah, dah kita stop.
Jadi begitulah dia tuan-tuan dia. Kita talqin. Ini dinamakan talqin. Talqin tu apa? Mengajar. Jadi itu nama talqin. Jadi talqin tu mengajar kepada orang yang bakal mati atau dekat dengan ajalnya. Ataupun yang sesudah mati. Sesudah mati itu bila kita dah tanamkan dalam kubur. Itu pun dinamakan talqin juga. Ya. Itu nanti dalam bab talqin itu kita akan sebutkan. Jadi begitulah kita bimbing dia supaya dia baca la ilaha illallah. Yang lebih utama orang yang membimbing tu adalah orang yang bukan daripada keluarganya. Kenapa ustaz bukan keluarganya? Sebab kalau daripada keluarganya, nanti dia terasa orang ni nak aku mati cepat nak dapatkan harta aku. Jadi itu keluarga lah. Jadi kalau boleh orang luar lah. Tapi kalau orang luar tak ada, maka kita keluarga pun tak apa ya. Ini cuma nak kita jaga perasaan hati dia saja. Kalau tak ada rasa apa-apa akan rasa hati dia yang tak baik tu, tak apalah. Keluarga pun bagus juga untuk membimbing ataupun kita katakan mengajar dia kalimah la ilaha illallah. Itu kita baca pelan-pelan kat telinga dia. Telinga kanan, telinga kiri, macam itulah. Ya? Jangan kita cepat-cepat dan jangan terus-menerus. Pelan-pelan. La ilaha illallah. Sebab orang yang dalam keadaan napasnya berat ke, dia nak baca panjang-panjang pun tak boleh. Dia baca la, kemudian ilaha illallah. Boleh, tak apalah, putus-putus pun tak apa. Dan tidak disunatkan menambah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak disunatkan. Kenapa ustaz tak disunatkan? Ini kalau dia orang Islam ya, memanglah orang Islam ni memang dia kalimah dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah sebati, sebab memang kita orang Islam. Dalam solat pun kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang orang nak meninggal ni kita tak nak beratkan dia. Dan lagi pun dalam hadis yang Nabi sebut, iaitu siapa yang penghabisan dia membaca la ilaha illallah. Nabi tak sebut Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak mengapa. Kerana apa? Kerana meringankan kepada orang yang nak meninggal itu berat dia. Tapi kalau orang yang nak meninggal tu dia boleh membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tak mengapa, itu bagus. Kita yang membimbing ni, kita taklah memaksa dia membaca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tak nak memberatkan dia, ya. Tetapi kalau itu orang yang kafir masuk Islam, itu memang wajib kita ajarkan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ke ustaz orang nak nazak tu masuk Islam? Tak boleh cakap. Mungkin kita ada keluarga yang di mana dia belum Islam lagi. Kita pun kesiankan dia. Kita dekat kat telinga dia, kita bacalah la ilaha illallah. Kemudian dia pun ikut. Alhamdulillah, kita sambung lagi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang kafir tu dia nak masuk Islam, dia baca la ilaha illallah saja, belum sah lagi. Kenapa ustaz belum sah? Sebab syarat iman tu dengan mengaku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Ta'ala. Sekadar membaca la ilaha illallah belum cukup lagi. Itulah kebesaran kemuliaannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kafir kalau nak memulai agama Islam mesti mengucap bersama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kita baringkan dia menghadap ke arah kiblat. Macam mana kita baringkan dia menghadap ke arah kiblat? Kita baringkan dia atas lembung yang kanan. Rusuk dia yang kanan. Kita singkatkan badan dia. Jadi kepala dia kanan kiblat, kaki dia kiri kiblat. Jadi seperti orang dalam kubur. Orang dalam kubur macam mana dia singkatkan badan dia menghadap kiblat. Sunat buat macam tu ya. Kalau ini orang yang belum meninggal lagi. Kalau dah meninggal, maka kita baringkan dia straight dengan kaki dia menghadap kiblat. Kepala dia letakkan bantal bawah kepala dia supaya wajah dia menghadap kiblat. Itulah keadaannya kalau dia dah meninggal ya. Jadi dah meninggal, dia kaki dia menghadap kiblat dan kemudian kepala dia letakkan bantal bawah dia dan wajah dia menghadap kiblat. Tapi kalau belum meninggal lagi, kita mengiringkan dia. Kalau mengiringkan dia berat untuk dia nak mengiring sebab dia tak sihat. Jadi kita bolehlah letakkan dia seperti orang yang mayat, iaitu kaki dia menghadap ke arah kiblat dan kemudian kepala dia letakkan bantal bawah kepala dia untuk dia menghadapkan wajah dia ke arah kiblat. Itu keadaan yang disunatkan ya. Dan yang seterusnya kita membantu orang yang akan meninggal dunia untuk berwuduk. Kalau dia
boleh lagi solat, kita pun memang nak anjurkan dia solat. Pak, mak, ni dah waktu solat zuhur dah masuk ya. Mari saya ambilkan wuduk. Kita ambilkan wuduk, kita cuci, sapu muka dia. Mak niat dia, mak. Niat aku ambil wuduk kerana Allah. Kemudian ambilkan air, sapu kat tangan dia ya. Begitulah seterusnya ya sampai akhirnya. Cukuplah sekali-sekali tu cukup. Kalau dia tak boleh berwuduk kerana ada sebab sakit sesuatu, maka kita tayamumkan dia. Tayamum tu kita tepukkan tanah kat tapak tangan kita. Kita tepukkan kat kita tepukkan tapak tangan kita pada tanah, debu, dan kemudian kita sapukan kat muka dia. Kita suruh dia niatlah ya. Niat aku bertayamum untuk mengharuskan aku solat kerana Allah. Kemudian kita tepuk lagi, kan kita sapukan kat tangan dia sampai ke siku kanan dan tangan kiri sampai ke siku ya. Itu kita tayamumkan dia. Kalau boleh, kalau tidak maka taklah dia melakukan tayamum. Jadi kalau sekiranya dia nak solat, macam mana ustaz, dia dah sakit ni, nak solat ni boleh ke? Walaupun dia dah sakit pun masih lagi dituntut solat itu. Sekadar yang dia mampu. Dia tak boleh diri, dia duduk. Tak boleh duduk, dia baring. Tak boleh baring, terlentang. Kalau baring tu mengeringkan, dada menghadap kiblat. Kalau tidak, dia terlentang. Terlentang itu kaki dia menghadap kiblat, kepala dia letakkan bantal, jadi wajah dia menghadap kiblat. Jadi bila dia nak rokok, angkat sikit kepala. Kemudian i'tidal, baring balik. Kemudian nak sujud, angkat lebih sikit lagi. Kalau dia mampulah. Kalau tak mampu pun, maka dia hanya pakai kelip mata saja. Bila dia rokok, dia kelip mata dia. Bila i'tidal, buka balik mata. Bila dia sujud, kelip mata dia balik. Dia ingatkan yang dia tu sujud kepada Allah. Itulah dia. Pokoknya solat ni tak boleh tinggal. Dalam apa keadaan pun. Hatta kalau orang yang nak dekat mati sekalipun. Selagi dia sedar, dia berakal, dia tahu. Kalau orang dah nyanyuk, orang tu dah nyanyuk, macam mana ustaz? Dia nyanyuk tu dah hilang akal. Dah hilang akal, dia dah tak wajib solat. Ya, sebab dia dah tak wajib, dah lepas daripada kewajipan menunaikan solat. Itu dia tuan-tuan dia. Dan kita sunat membacakan Yasin dan surah Ar-Ra'd. Yasin, juz yang ke-21, 23, 22, 23. Dan surah Ar-Ra'd iaitu juz yang ke-12. Ya, kita sunat kita bacakan. Kenapa? Kerana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin untuk orang yang akan mati di antara kamu. Tidak ada satu pun bagi setiap orang yang sakit yang akan mati dan di sisinya dibacakan surah Yasin, kecuali dia akan meninggal dalam keadaan mudah dan dimasukkan ke dalam. Jadi Nabi SAW menyuruh kita bacakan Yasin untuk orang yang akan mati. Kenapa? Kerana dengan kita bacakan Yasin, memudahkan dia untuk mati. Ya, ada orang nak mati pun susah ya. Nazak dia susah. Kesian dia ya. Jadi azab pula. Jadi dengan kita bacakan Yasin, mudah roh dia pun keluar dan dia pun tidaklah terseksa. Dan nanti bila dimasukkan dalam ruang kubur dia pun akan selamat, mudah. Tak adalah kita kata masalah-masalah besar yang timbul untuk nak dikebumikan dia. Ada orang masalah, ya, ada orang kata bumi tak terima. Macam mana bumi tak terima? Ya, diletakkan kubur tu terus penuh tanahnya. Dan dikorek-korek, kemudian nak tanam lagi, kubur jadi penuh lagi. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Itu pun banyak berlakulah ya. Dan begitulah dia sunatnya kita bacakan Yasin. Jadi kalau kita datang tempat orang yang sakit ya, kita tahu dia pun dah nampaknya macam orang nak berangkat kembali pada Allah. Kita bacakan Yasin lah ya. Jadi baguslah kita semua ada handphone kita ada application untuk yang Quran, buka Yasin kita pun baca ya, itu baik sekali. Ada pun membaca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd tu surah yang ada juz yang ke-12. Maka dalam kata-kata para alim ulama, wa yaqra aidan suratul Ra'd yaqulu Jabir radhiyallahu an fa inna tuhawwin alaihi khurujur ruhi. Dan hendaklah dibacakan surah Ar-Ra'd dan itu memudahkan roh dia keluar daripada diri dia. Itu disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat Nabi ini bila dia berkata ni, ya, kadang-kala bukan sembarang-sembarang, dia berkata pun daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia tuan-tuan ya.
Kalau tak dapat, tak apa. Yasin pun dah mencukupi lah, ya. Sebab Yasin tu ialah jantung Al-Quran. Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantung Al-Quran. Dan Yasin tu kalau kita baca sampai habis, dia punya pahala seperti kita khatam Quran 10 kali. Seperti khatam Quran 10 kali. Itu kelebihannya kita baca Yasin, ya. Dan apabila telah jelas dan yakin atas kematiannya, maka segeralah diuruskan pemakamannya. Jadi segerakan kita uruskan dia dikebumikan, ya. Itu kalau kita dah confirm dia dah meninggal, jangan lambat-lambat lagi. Nabi SAW telah bersabda 3 perkara, apabila sudah sampai masanya, segerakan dia, jangan lambat. Pertama, apabila sudah masuk waktu solat, segerakan solat, jangan lambat-lambat. Keduanya, apabila anak gadis yang dipinang, maka segerakan dia untuk dipernikahkan, jangan lambat-lambatkan dia. Dan yang ketiganya, apabila jenazah dah siap, maka segerakan ditanam, janganlah dilambat-lambatkan. Jadi begitulah kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bila kita dah mengetahui ibu, ayah, datuk, nenek, adik-beradik, kawan, sahabat kita yang meninggal tu, cepat-cepat kita siapkan. Pukul berapa ni? Kita fikirlah. Pukul berapa jenazah punya anggota yang memandikan dia boleh sampai, berapa jam dia ambil masa. Berbincanglah dengan tukang mandi mayat tu. Bila nak disalatkan dan bila nak dikebumikan, ya. Tengok pada keadaan juga, ya. Pada waktu malam kita tunggu pagi. Kalau waktu pagi kita bereskan tengah hari. Kalau waktu tengah hari kita bereskan petang. Umpamanya kalau dapat, ya. Jadi itulah dia kelebihannya, kita segerakan. Kalaulah dia tu orang yang baik, maka dia akan minta disegerakan kerana nak dapatkan kebaikan dari sisi Allah. Kalau dia orang yang jahat, na'udzubillah, maka dia merupakan balak dan beban kepada keluarga yang masih menyimpan dia. Segerakan dia dikeluarkan supaya tidak menjemput balak dan bencana yang lain. Na'udzubillah. Jadi begitulah, ya, pesanan dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan kalau dia confirm dia meninggal, pejamkan kedua matanya apabila dia telah meninggal dunia. Dan menghadapkan dia ke arah kiblat. Kadang mata orang yang meninggal ni, dia terbeliak. Kenapa dia terbeliak? Iaitu dia melihat roh dia. Sebab dalam ayat Quran pun dan dalam hadis pun Nabi sebut, iaitu bahawa inna roh idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu apabila dicabut, maka mata tu akan melihat. Mata dia akan melihat roh dia naik, ya. Jadi mata terbuka. Jadi dengan itu, apabila kita tengok mayat itu, kalau mata terbuka, kita tutupkanlah mata dia, ya. Jadi tak nampaklah orang-orang tengok, orang rasa takut ke, ataupun nanti orang buruk sangka kepada mayat tu, ya. Jadi kita tutupkan dia. Cuma setengah-setengah orang dia letakkan duit siling ke atas mata tu. Itu nampak kurang baik sikit lah, ya. Seolah-olah macam mata duitan pula. Astaghfirullahalazim, ya. Tak payah letak. Habis ustaz, kita tutup dia terbuka, kita tutup dia terbuka. Letaklah sesuatu, misal kata kain ke, ya, kapas ke, ya, atau sesuatu lain lah, benda-benda yang lain. Jangan letak duit pula, ya. Itu kurang baik sikit lah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basar." Jika kamu menghadiri seorang yang baru meninggal dunia, tutupkanlah matanya, kerana matanya mengikuti arah keluarnya rohnya. Ya, itulah dia, tuan-tuan, ya. Dan demikian juga daripada Imam Bakr bin Abdullah At-Tabi berkata, jika kamu memejamkan mata mayat, maka bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita bacalah sikit, ya. Sambil-sambil nak kita pejamkan mata dia. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tak susah. Bismillah dengan nama Allah. Wa ala dan di atas millati agama Rasulillah. Itulah Bismillah dengan nama Allah dan di atas agama Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan menutupnya untuk menjaga dan menutupinya untuk menjaga agar bentuknya yang berubah terhindar dari pandangan mata manusia. Kita ambilkan kain, ya, kita tutupkanlah mayat dia, ya. Mayat ni kita tutup sampai ke wajah dia. Jadi kalau wajah dia pun orang nak tengok, kita buka bahagian wajah saja. Jadi kenapa tutup badan dia, ustaz? Jadi kita takut kalau ada apa-apa
perubahan pada badan dia ya, ataupun pada mata dia, jadi kita tutupkan. Jadi kita tutupkan mayat. Biasa orang ambil kain batik lepas ke apa, tak kira lah batik lepas ke apa pun tak apa. Yang penting kita ambil kain, kita tutupkan dia ya. Itu caranya untuk kita menghindarkan daripada kalau berlaku mata orang tu melihat sesuatu yang menakutkan ya. Ya, maaf tuan-tuan ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tutupkan mayat itu dengan kain apa-apalah ya, asalkan kita tutupkan badannya. Dan begitulah kita melunasi akan hutang-hutangnya dan memintakan maaf atas seluruh kesalahannya kepada para kerabat dan temannya, dan yang lebih utama sebelum dimakamkan. Itu biasalah orang kita pembuatnya. Waktu jenazah pun sudah siap-siap ya, nak dibawa turun ya. Sebelum naik ke van jenazah tu, ada satu keluarganya akan berbicara lah supaya dia ampun, dimaafkan orang yang meninggal ini. Dan kalau ada hutang piutang tu, tuntutlah pada keluarganya. Itu penting tuan-tuan ya. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah menghadiri satu jenazah. Nabi tanya, ada tak orang ni ada hutang? Dan orang kata ada 2 dirham. Nabi kata, kamulah salatkan jenazah dia. Nabi tak nak salatkan. Tapi satu orang kata, ya Rasulullah, saya jamin untuk bayarkan hutang dia. Baru Nabi salatkan. Jadi macam itulah. Jadi kenapa? Sebab orang yang meninggal, kalau dia ada hutang, roh dia tu tergantung. Maknanya tergantung tu tak sampai kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalam kesiksaan dia. Jadi kita yang ada hutang ni, janganlah kita lupa, jangan kita lalai ya. Segeralah kita bayarkan hutang. Mati ni tak tahu bila ya. Jangan kita lambat-lambat ya. Begitulah Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Roh seseorang mukmin tergantung-gantung kepada hutangnya sampai selesai dilunaskan hutangnya. Jadi maknanya kalau dia orang baik pun belum lagi dapat ganjaran pahala kebaikan dia. Kenapa? Masih tergantung-gantung lagi. Sehingga hutangnya tu dibereskan. Tanda-tanda yang menunjukkan bahawa seorang telah meninggal dunia. Jadi kita ni sebut orang yang meninggal dunia, orang yang hampir meninggal dunia. Tapi apakah dia, kita ni nak meninggal dunia bila lagi, lambat ke lagi, ke cepat ke? Sebenarnya memang ada tanda ya. Tandanya ajal kita sudah dekat sampai. Satu masa Nabi Daud AS, Nabi Daud ni seorang Nabi yang banyak menangis ya. Dia banyak bermunajat pada Allah. Dan dia punya tempat ibadat tu satu bilik khas. Tak ada satu orang pun boleh masuk, melainkan dia seorang saja. Memang Nabi Daud ini kalau dia berceramah, bersyarah, kalau di Baitul Maqdis tak muat, dia kena pergi kat tepi padang pasir. Kenapa? Sebab yang mengikuti mendengarkan syarahan dia tu bukan 100, 200, 1000 orang. Kalau sekiranya yang datang dengar tu 2000 orang, 1000 orang saja yang balik ke rumahnya. Lagi 1000 orang meninggal kat situ juga. Meninggal? Kenapa? Kerana terlalu sedih. Kenapa sedih sangat? Kerana Nabi Daud ni kalau syarah, orang semua sayu hati sampai meninggal pun ada. Itulah Nabi Daud AS ya. Dan kalau dia membaca kitab Taurat, kitab Zabur, maka semua bukit-bukit dan semua burung-burung disuruh dengar bacaan dia. Dan burung yang dengarkan bacaan dia tu, setengah burung tu mati kat situ juga. Alamak, kenapa ni? Sayu sekali dia punya bacaan dia. Itu Nabi Daud AS. Jadi Nabi Daud AS satu malam dia balik ke rumah dia. Dia masuk ke bilik tempat dia ibadat. Bilik solat dia lah. Maka apabila dia masuk bilik solat dia, terkejut dia. Ada satu orang dalam bilik solat dia. Jadi, apa dia tanya? Siapa kau ni? Siapa izinkan kau masuk ni? Maka dia pun kata, yang izinkan aku masuk ialah yang mengizinkan kau masuk. Alamak, ni lain macam orang ni. Nabi Daud tanya, kau ni malaikat ke? Ya, aku malaikat Israel. Malaikat Israel kerja dia apa tuan-tuan?
nak cabut nyawa. Jadi Nabi Daud tanya, kau datang nak ambil nyawa aku ke? Tak ada, aku datang ziarah je. Nabi Daud pun lega sikit, alhamdulillah. Ya malaikat maut, boleh tak kau janji aku satu perkara? Malaikat maut kata, boleh. Apa dia? Kalau kau dah nak sampai masa nak dekat ambil nyawa aku, bagi signal lah. Bagi tanda. Jadi aku boleh siap-siap lah kan. Jadi bagus juga tu. Kita pun kalau dapat malaikat maut bagi signal, kita pun dah ready lah. Alhamdulillah. Malaikat maut kata boleh. Alhamdulillah. Legalah Nabi Daud. Lepas daripada tu Nabi Daud pun tunggulah. Dah umur dia 60 tahun. Masuk 70 tahun. Masuk 80 tahun. Masuk 90 tahun. Masuk 100 tahun. Dia pun berkata, mana malaikat maut ni tak ada hantar signal pun. Nyawa aku panjang lagi ke? Tak lama kemudian malaikat maut pun datang. Terkejut Nabi Daud. Hai malaikat maut, engkau ni mungkir janji. Kata malaikat maut, janji apa? Kau janji nak beri aku tanda sebelum kau ambil nyawa aku. Sekarang kau datang mengejut saja tanpa ada apa-apa signal bagi tahu pada aku. Kata malaikat maut, aku dah hantar dah lama dah signal. Bagi tanda dah lama dah. Kata Nabi Daud, tak ada, aku tak terima apa-apa. Malaikat maut kata, itu uban atas kepala kau tu. Allah, uban atas kepala. Itu dah tanda dah, signal dah. Dah siap-siap dah, oi. Nak balik cepat dah. Nampak? Allah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dah beruban pun masih lagi, Masya Allah, dengan dunia tak habis-habis lagi. Dengan kita punya masa habis dengan dunia Allah. Kita ni kalau boleh sikit-sikit lah. Dunia pun dunia, tapi jangan lupa nak mati. Amal pun siap-siap lah. Nak balik dah tuan-tuan ya. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kami orang Madinah, kalau dah umur 40 tahun, kami semua dah fikir nak U-turn. Nak balik dah, nak balik. Umur 40 tahun tu dah kira nak balik dah. Allah, kita dah 50, ada dah 60, ada lagi dah 70. Masya Allah. Masih lagi kita, orang kata, orang tengok kawan dia tengok, wah kau ni strong lagi Wah, nampak macam muda lagi. Ini perkataan tuan-tuan, ini racun tau. Orang kata kita muda, kita punya semangat pun naik lagi. Nak pasang lagi ke? Astaghfirullahalazim. Nampak? Dia punya fikiran dah lain dah tu. Sebab tu di sini tuan-tuan ya, elakkanlah dari kata-kata tersebut. Kau ni dah panjang umur Masya Allah. Lagi berapa lagi lama nak kau nak hidupnya Allah. Jadi kita berikan dia peringatan juga. Tapi kalau cakap macam tu Ustaz, orang marah. Apa nak buat? Kalau orang marah jangan cakap lah. Mudah-mudahan saki baki umur kau tu dapatlah tambah-tambah taat kepada Allah. Kita doakan untuk dia yang baiklah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah dia kita yang dah beruban. Tapi beruban ni bukan tunggu orang tua tuan-tuan ya. Kadang anak muda pun beruban. Cuma anak muda kalau beruban tu itu adalah penyakit ya. Sebab biasanya kalau lepas 40 tahun beruban, itu memang adalah dia punya tanda orang dah berumur tua ya. Tetapi kalau bawah 40 tahun beruban, itu penyakit dan dia boleh hitamkan dia. Sebab tu uban kalau orang dah umur 40 tahun ke atas, kalau beruban, jangan dihitamkan. Makruh, ada ulama kata haram. Kenapa? Kerana dia melupakan kita ingat akan mati. Itu uban tu sebagai kita punya tanda lah tu. Iaitu tanda, signal, siap-siap nak balik dah. Ya cuma kita je rasa lagi lama. Padahal sekejap aja. Umur kita sekarang berapa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita cuba fikirkan balik. Yang 40 tahun tu bila? Rasa sekejap macam semalam. Tapi kita punya anak dah besar. Kalau aku tak ada anak ni, aku tak nampak aku dah tua. Dah ada cucu lah, cucu dah besar. Ya Allah, aku dah tua, dah jadi datuk dah. Nampak? Ini sebenarnya Allah beri ingatkan kita. Ingatlah, kita pun bukan duduk di dunia selama-lamanya tuan-tuan ya. Semua mak bapak datuk nenek kita pun dah balik. Kita pun nak balik juga ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nanti insya-Allah mudah-mudahan Allah temukan kita semua bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahawa seseorang telah meninggal dunia. Jadi orang dah meninggal dunia. Apakah tanda dia? Ini disebutkan oleh tuan pengarang kita. Tanda yang menunjukkan seseorang itu telah meninggal dunia, antaranya ialah mata dia terbeliak. Mata terbeliak. Mata terbeliak ini mengikut hadis Nabi SAW. Iaitu, inna roh idha qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila dicabut,
maka mata dia akan mengikuti. Mana mata dia melihat, roh dia naik, meninggalkan dia. Jadi itu mata dia terbuka, terbeliak. Itu memang dalam hadis, ya. Dan demikian juga kalau sekiranya kita, ya, maaf, ya, dianjurkan tatkala menutup matanya dan mengusap wajahnya untuk kita baca bismillah wa ala millati rasulillah. Kemudian kita doakanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia, tinggikan darjatnya, terimalah amalan dia, ya. Jadikanlah kuburnya itu satu taman dari taman syurga. Ampun dan maafkanlah kesalahan silapnya. Kita doalah pada Allah, minta pada dia. Dan yang kedua, hidung dia membengkok ke kiri atau ke kanan. Hidung dia dah menjadi melepeh dah. Kenapa dah melepeh? Sebab darah dah mula tak lalu lagi, ya. Jadi membengkok ke kanan atau ke kiri. Na'udzubillah min zalik. Dan rahang bawah menjadi kendur. Juga anggota tubuh lainnya menjadi kendur. Badan dia terus jadi lembik dah. Orang dah meninggal. Sebab bila dah meninggal ni, roh dia dah cabut, darah dia pun dah tak berfungsi. Jantung dia pun dah tak berfungsi. Jadi jantung ni dia kita kucup, jantung kita, iaitu kembang kucup ni sebenarnya dia pumpkan darah kita. Jadi bila jantung dah berhenti, darah pun dah berhenti. Jadi kita punya wajah kita semua dah mula pucat dah, ya. Pertama sekali kaki kita, ibu jari kaki kita tu sudah mula sejuk. Jadi apabila malaikat maut dia mengambil roh seseorang, dia tarik daripada kakinya. Daripada kaki dia tarik. Jadi kaki tu dah mula sejuk. Darah tak mengalir lagi kat situ. Jadi dia mula sejuk. Tengok ibu jari dia. Sejuk lah Ustaz. Itu dah tanda tu. Dia sedang dalam nazak tu. Jadi kita bacakan Yasin. Atau kita talkinkan kat telinga dia. La ilaha illallah. Kita talkinkan dia. Dan seterusnya lah. Ditarik sampai pusat dia. Dan sampai ke dada dia. Itu dia tercungap-cungap lah tu. Ya. Sampai ke kerongkong dia. Itu dia nak baca pun dah tak boleh lagi apa-apa nak baca. Jadi sebelum sampai ke kerongkong tu, kita talkinkan. Dapat baca la ilaha illallah. Kalau dia la ilaha illallah pun susah. Sekurang-kurang kita talkin Allah. Allah. Yelah. Ya, supaya at least nama Allah tu penghabisan daripada lidah dia sewaktu dia nak meninggalkan dunia ini. Kemudian dia pun meninggal. Akhir perkataan dia Allah. Jadilah itu pun at least something juga, nama Allah Ta'ala yang keluarkan dia daripada dia. Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah Ta'ala, dia mengatakan, aku bercita-cita dalam hidup ni, hati aku hidup dengan Allah. Dan waktu nak mati, dengan perkataan Allah. Dan kalau dalam kubur ditanya malaikat munkar nakir, aku nak jawab Allah. Kalau besok di padang mahsyar menghadap pada Allah Ta'ala, aku nak menghadap Allah, aku nak kata Allah. Itu Imam Fakhrul Razi, seorang ulama besar tuan-tuan, dia mengarang kitab tafsir 30 juz. Jadi kita pun kalau susah sangat orang sebut la ilaha illallah Allah. Sebab tu dalam amalan-amalan zikir alim ulama ada amalan zikir nama Allah. Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah. Fazkurisma rabbikal a'la. Sebutlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi kita sebut Allah. Tapi nak tambah lagi subhana rabbiyal a'la. Ya, boleh juga, ya. Dan jantung tidak bekerja dan detiknya pun dah berhenti. Itu biasalah orang pegang jantung dia, pegang kat nadi dia tu, dia tak ada denyut-denyut lagi. Kalau ada denyut tu mana jantung dia bergerak. Tapi kalau tak ada denyut lagi kat tempat nadi dia, kat ujung tangan dia ni, maknanya dia jantung dia stop lah. Dan seluruh tubuhnya menjadi dingin, menjadi sejuk, ya. Kenapa? Seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam. Matikanlah kami dalam husnul khatimah dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kita berhentilah pada kewajipan yang harus dilakukan terhadap mayat. Jadi kalau dah meninggal, apakah wajib atas orang yang hidup terhadap mayat itu? Allahu a'lam. Kita berhenti di situ, tuan-tuan. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, pada pelajaran kita yang lepas kita membicarakan tentang menggabungkan solat sunat dengan solat fardu, ya. Jadi alhamdulillah semalam ada juga saya bermuzakarah dengan tuan pengarang kita ini, ya. Tuan pengarang ni masih hidup, ya, dia di Kota Madinah Munawwarah, ya. Saya bermuzakarah dengan dia. Jadi dalam muzakarah tu ada beberapa perkara yang perlu saya updatekan. Jadi solat sunat ini terbagi pada dua.
salat sunat yang ada waktu, salat sunat yang tak ada waktu. Macam mana Ustaz? Yelah, yang ada waktu tu macam kita kata salat sunat duha, salat sunat witir, dia ada waktu. Dan salat sunat qabliyah sebelum salat fardu, dan salat sunat ba'diyah selepas salat fardu. Itu salat yang ada waktu. Dan ada salat yang tak ada waktu. Tak ada waktu tu bila-bila boleh buat, macam tahiyatul masjid, macam sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat umrah, tawaf, sunat ihram. Itu semua bila-bila masa kita boleh melakukannya. Tetapi ada solat dia mengikut solat sunat, ada yang mengikut waktu. Jadi dalam membicarakan tentang solat sunat ni terbagi yang ada waktu, dinamakan dia solat sunat maqsudah, yang dimaksudkan, yang ditujukan. Ada yang solat sunat tidak ada waktu, yang dinamakan dia ghairu maqsudah, yang tak dimaksudkan. Pokoknya sembahyang sunat yang ada waktu, hukum dia sama macam solat fardu. Maksudnya solat fardu ialah solat fardu dia tak boleh digabungkan dengan satu solat fardu yang lain. Aku sembahyang qada zuhur dan asar, tak boleh. Dua fardu dalam satu solat bergabungan tak boleh. Begitulah juga solat fardu dengan solat sunat yang ada waktu. Seperti kita kata aku solat fardu zuhur qada dan sunat qabliyah zuhur. Jadi sunat qabliyah zuhur tu solat sunat yang ada waktu. Jadi di sini tidak dibolehkan. Saya hari itu kata boleh. Tapi bila setelah diskusi muzakarah saya dengan Tuan Pengarang ini, jadi kita dapat satu keputusan bahawa tidak dibolehkan. Yang dibolehkan bergabung ialah solat sunat yang tidak ada waktu dengan solat fardu. Umpamanya solat sunat tak ada waktu, tahiyatul masjid ataupun sunat wuduk. Kita sembahyang fardu zuhur, aku solat fardu zuhur dan sunat tahiyatul masjid. Boleh, pasal apa? Tahiyatul masjid dia tak ada waktu, jadi dia dibolehkan, dia ringan, hukum dia ringan. Jadi dia boleh digabungkan dengan solat fardu dan boleh digabungkan juga dengan solat yang ada waktu. Seperti aku solat sunat zuhur qabliyah dan tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi solat sunat yang ada waktu boleh digabungkan dengan solat sunat yang tak ada waktu. Berapa banyak solat sunat tak ada waktu pun boleh. Aku sembahyang sunat zuhur qabliyah dan sunat taubat dan sunat wuduk dan sunat tahiyatul masjid. Selagi sunat-sunat itu tidak ada waktu punya solat, maka boleh digabungkan dengan solat sunat yang ada waktu. Tapi kalau sunat ada waktu, dia tak boleh gabung dengan solat sunat ada waktu yang lain. Seperti kita sembahyang sunat qabliyah zuhur dengan sunat qabliyah asar. Umpamanya lah, tak boleh. Jadi itu tak boleh gabung. Sebab dia sama-sama solat yang ada waktu. Solat sunat yang ada waktu, tak boleh bergabung dua solat sunat ada waktu dalam satu solat. Tapi solat sunat ada waktu boleh gabung dengan solat sunat yang tak ada waktu. Itu yang telah saya contohkan tadi. Sunat tahiyatul masjid, sunat wuduk, sunat istikharah, sunat taubat. Dia ada beberapa sunat lagi. Kalau sekiranya saya sebutkan, sunat tahiyatul masjid, sunat tawaf, sunat ihram, sunat wuduk, sunat istikharah, sunat hajat, sunat ketika nak musafir, ketika pulang daripada musafir. Ini semua sunat yang tak ada waktu. Jadi apabila kita nak gabungkan dengan sembahyang sunat yang ada waktu, boleh. Yang sunat qabliyah dengan sunat tahiyatul masjid, sunat qabliyah dengan sunat hajat, boleh. Dan kalau sekiranya kita sunat yang ada waktu, qabliyah nak digabungkan dengan solat fardu, tak boleh. Jadi kalau kita solat fardu tu kita nak qada, aku solat fardu zuhur qada dan sunat qabliyah zuhur, tak boleh. Sebab dua-dua tu adalah solat yang ada waktu. Yang qada pun solat fardu yang ada waktu, dan kemudian yang qabliyah pun ada solat sunat yang ada waktu. Jadi tak boleh digabungkan dia. Jadi kalau sekiranya dah pernah buat tu, tak apalah. Qada tu tetaplah kita qada.
kita punya solat sah. Cuma yang digabungkan tu iaitu qabliyah tu sunat tu tak sah lah sebab tak boleh digabungkan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau solat fardu qada, dia boleh gabung dengan solat sunat yang tak ada waktu. Aku solat fardu zuhur qada dan sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu dan sunat hajat. Boleh. Sebab sunat tak ada waktu, dia ringan, dia boleh gabung dengan mana-mana. Tapi kalau sunat yang ada waktu seperti sunat qabliyah ba'diyah, dia tak boleh digabungkan dengan solat fardu yang qada. Qada ataupun tak qada tak boleh lah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit pembetulan. Jadi saya minta maaf ya, kemungkinan ada sikit kekeliruan, tapi alhamdulillah saya dapat muzakarah dengan tuan pengarang kita ini dan dapat kita buatkan satu penjelasan. Jadi harap-harap para jemaah jelas untuk kalau kita nak menggabungkan solat yang mana boleh digabungkan dan yang mana yang tak boleh digabungkan ya. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh nanti tanya pada saya melalui FB ataupun dalam skrin ini, yang mana soalan dalam skrin ini saya akan jawabkan dia insya-Allah. Baiklah, itu saja untuk kita petang ini insya-Allah. Malam ini saya ada 2 kuliah. Kuliah pertama lepas maghrib jam 7.45 malam di Masjid Sultan, iaitu pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni kitab yang membicarakan tentang pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insya-Allah malam ni lepas Isyak juga saya ada pengajian di Masjid Hasanah, iaitu pengajian kitab Al-Hikam jam 9 malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada masa silakanlah ya. Kalau dapat ikuti baik, kerana itu semua adalah merupakan ilmu yang merupakan untuk memperbaiki diri kita dan mengikut sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Dengan itu mari sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah Taala. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.